Dari semasa ke semasa saya berfikir apa hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala menguji saya dengan ADHD. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Benda-benda yang Allah tanggungjawabkan ke atas kita, Allah tidak mempertanggungjawabkannya kecuali ianya dalam ruang lingkup keupayaan kita untuk melaksanakannya. Dan Allah Ta'ala juga ingatkan kepada kita dalam Al-Quran, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan Allah lah, Dia itulah yang telah menjadikan kematian dan kehidupan sebagai untuk menguji kita, siapakah di kalangan kita yang mengelokkan amalan. Pastinya ujian ini datang bersesuaian dengan kemampuan kita, dan apa yang lebih penting ialah bagaimanakah respon kita kepada ujian tersebut. Saya pegang yang itu. Daripada dulu lagi saya memang berminat dengan otak manusia ni, bagaimana dia bekerja, bagaimana dia berfungsi. It's very fascinating. Mungkin sebab saya tak ada rezeki terus sambung belajar di aliran sains dan masuk ke bidang sains, dia tidak diterokai dari situ. Tapi masa belajar agama, saya selalu tertarik dengan elemen-elemen yang memberi fokus kepada bagaimana Al-Quran, mesej-mesej daripada Allah SWT itu memerlukan kepada berfikir. Jadi masa belajar syariah dulu, bila saya perlu berdepan dengan rote learning, memang agak membosankan lah. Satu mungkin kerana ADHD tu. Kemudian yang keduanya, by its nature tu dia macam tak berapa rewarding. Jadi bahagian yang paling saya suka bila belajar ialah kalau ada perbincangan. Saya dapat rasakan yang otak saya bekerja, berfikir, memproses, menganalisis, mencari hujah, mempertahankan pendapat, mengemukakan pendapat, dan saya akan happy lah bila saya dapat peluang yang macam itu. Dan saya rasa sangat bersyukur kerana agama Islam adalah agama yang tidak pernah menyebabkan saya terperangkap di dalam proses berfikir. Malah lebih banyak berfikir, kita rasa lebih indah agama ni. Walaupun mungkin dengan berfikir itu kita mendatangkan masalah kepada sekeliling yang mungkin mempercayai satu bentuk yang tertentu, tapi bagi orang-orang yang berfikir, dia tahu sebenarnya benda itu bukan macam tu. Jadi beruntunglah jadi orang yang kenal Allah, kenal Al-Quran, kenal Islam, kenal hadis Nabi SAW, berasulkan Nabi Muhammad SAW, kerana semua itu adalah pakej yang lengkap untuk orang yang suka berfikir. Tapi bila saya belajar sains, masa belajar dekat Finland dululah dalam learning sciences, saya tertarik dengan kupasan yang dikemukakan oleh Dr. Daniel Willingham yang mengatakan bahawa walaupun otak manusia boleh berfikir, tetapi berfikir itu sendiri bukanlah kerja yang terbaik yang dilakukan oleh otak kita. Sebaliknya, benda-benda lain banyak yang dibuat oleh otak, dan otak buat benda tu dengan lebih lancar. Contohnya macam melihat, kan? Melihat sesuatu is satu proses yang very kompleks untuk otak kita. Dan mungkin kerana melihat itu adalah satu benda yang sangat kompleks, kita pun tengok macam dalam Al-Quran bila Allah SWT sebut tentang melihat, Allah akan gunakan form plural, kata jamak, ya, al-absar. Tapi kalau mendengar tu singular, sama. Kerana bila manusia mendengar, dia hanya boleh fokus untuk dengar satu je. Dia tak boleh dengar macam-macam benda. Walaupun ADHD. Kalau you melihat, actually you boleh lihat banyak benda. Saya tengah tengok saya punya kamera, but at the same time saya aware yang buaian tak jauh daripada saya ni tengah bergoyang-goyang kat situ. Dan saya aware matahari terselindung di sebalik awan, kereta-kereta berjalan tu, saya nampak benda-benda tu. Tu semua adalah kerja otak kita. So it does best dalam benda-benda yang kompleks macam tu. Cuma berfikir ni, it needs effort. Kalau mata ni, you don't even need to try to see, because when you open your eyes, you see it. Tapi kalau berfikir, you need to concentrate, you need to focus. It's hard, but it's very rewarding and very much needed, necessary. And that is why thinking is still important. Jadi saya sebagai, nak sebut sebagai cikgu pun, saya dah lama dah tak ada kelas, dah tak ada sekolah, kan. Saya suka kepada pendidikan, sains pembelajaran. Basically-nya, that is
why we need to give more attention to how the brain works, the cognitive aspect of the brain is working so that we can enhance the learning experience. Dan saya rasa bila mana saya menerima diagnosis mengidap ADHD, it gives another perspective lain daripada yang standard yang ada, kerana dalam pengalaman saya sendiri juga ketika saya belajar tentang self-regulated learning as one of our subjects masa di Finland dulu, saya juga ada belajar emotional regulation, executive function, dan ini semua adalah merupakan hal-hal yang berkaitan dengan otak, tapi sebenarnya very complex dan it requires a very deep understanding beyond syariah. Tetapi pada masa saya belajar benda itu jugalah saya telah menerima diagnosis awal yang unofficial daripada sahabat saya yang mengatakan yang saya mungkin mengidap ADHD. Kerana nak memahami diri saya sendiri, saya telah membaca banyak kajian yang dilakukan berkenaan dengan executive function, bagaimanakah seseorang itu regulate dia punya emosi, yang ada dalam kategori self-regulated learning, sebab kita nak develop kualiti pendidikan, pengajaran pembelajaran yang lebih baik dengan mengambil kira pemahaman terkini kita tentang bagaimana otak manusia belajar. Dan bila saya baca-baca benda tu, orang-orang yang mengidap ADHD ini mempunyai pelbagai isu yang berkaitan dengan executive function. The very simple understanding of why the person fail to do it is because simply masalah behavior. Dia pemalas. Kenapa dia tidak berjaya? Kerana willpower dia lemah. Very simplistic. Tapi bila saya baca tu, how I wish I am a doctor, how I wish I'm a scientist, so that I can even understand deeper and broader. Tapi setakat yang saya mampu faham tu, saya bolehlah faham bahawa bukan semua masalah yang kita selalu geram bila seseorang buat, sama ada orang itu adalah anak kita, spouse kita, ataupun pelajar kita ke, kawan kita ke, bukan semua perangai tak elok tu adalah because of lack of willpower ataupun simply behavior, bad behavior. Tetapi in many cases, especially kepada mereka yang ADHD ni, actually ia membabitkan how our brain is wired. Bila saya belajar tentang bagaimana otak kanak-kanak berkembang, dalam otak kita ni ada synapse yang tidak bersentuhan di antara satu sama lain, dan wire-wire itulah yang menghantar dan menerima mesej daripada apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa, apa yang dibaca. Dan untuk maklumat itu bergerak dalam sistem badan kita ni, dia perlu melompat daripada satu wire ke wire yang berikutnya yang tidak bersambung itu, dengan berbekalkan kepada kimia-kimia tertentu yang dihasilkan oleh otak kita. Dan bila ada berlakunya gangguan terhadap penghasilan dan pengedaran kimia tersebut, dan saya refer kepada antaranya lah dopamin, dia menyebabkan sesuatu yang sangat mudah untuk orang biasa buat, tapi orang ADHD berdepan dengan masalah tu. Dan macam-macam lagi lah isu yang berlaku. Jadi walaupun saya dah masuk umur 47 tahun, saya rasa saya dah tak ada harapan dah nak jadi pensyarah ke, penyelidik ke, academician ke, nak sambung belajar sampai even tak salah PhD, masters pun saya rasa macam I don't know if I gonna to do it again or not. But I think I dah ada pengalaman, keupayaan untuk belajar, mengkaji, memahami. Dan kalau saya tak berapa jelas, saya ada pelbagai pihak yang saya boleh hubungi untuk clarify apa yang saya faham. I think what I should do now is to embrace the reality where I am now. Jadi sebab itulah saya melihat bahawa ADHD adalah satu kondisi yang Allah berikan kepada saya sebagai ujian. Sayalah yang akan menentukan sama ada ia adalah satu musibah ataupun satu manfaat, kebaikan. At least mungkin ADHD itu jugalah punca mengapa saya menulis apa yang saya tulis, saya fikir apa yang saya fikir, yang menjadi sebab mengapa mungkin anda membaca buku saya ataupun follow perbincangan-perbincangan saya selama ini. Yang paling penting ialah alhamdulillah, thank you Allah, membukakan jalan kepada saya untuk saya mendapat jawapan, kerana selama ini saya tenggelam dalam pertanyaan why am I like this,
Dan terima kasih kepada Dr. James yang bersetuju dengan referral letter yang diberikan oleh GP saya, meneliti laporan daripada GP, kemudian menghantar kepada saya dokumen-dokumen untuk saya isilah macam biasa kan, maknanya maklumat-maklumat untuk mengenal pasti simptom-simptom tu. Dan sepatutnya pertemuan itu hanya 2 jam, tetapi ia telah dilanjutkan sehingga 3 jam untuk memuktamadkan diagnosis beliau ke atas diri saya. Alhamdulillah. Luar ni nampak terang, cantik kan, tapi sebenarnya sangat sejuk. Pagi tadi snow turun tapi tak lekat lah. Tapi sebab cuaca matahari cantik keluar, saya kena keluar rumah walaupun sejuk, so that I can get my daily walk. So thank you so much. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.